Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Setelah Ketua Hakim Negara buat pengumuman mengejutkan tentang ugutan dan sebagainya, kini Peguam Negara pula pun sudah membuka suara. Peguam Negara kita pun telah menunjukkan bahawa beliau pun mempunyai ketegasan. Peguam Negara menyarankan Perlembagaan Persekutuan dalam versi Bahasa Malaysia jadi rujukan muktamad. Saya setuju. Kerana pada pendapat saya, kita perlu membaca Perlembagaan Persekutuan. Dan saya fikir mungkin 70-80% rakyat Malaysia tidak fluent seperti saya, tidak terlalu fasih dalam bahasa Inggeris. Tetapi dalam bahasa Malaysia kita boleh memahami dengan mudah kerana kita berada di negara Malaysia. Versi BM untuk jadi rujukan muktamad itu saya setuju supaya seluruh rakyat Malaysia boleh faham tentang Perlembagaan Persekutuan. Dan ini akan dapat mengelak daripada mereka-mereka yang tak faham, tak fasih, tak tahu bertutur dalam bahasa Inggeris dengan baik dapat memahami Perlembagaan Persekutuan. Kamu setujukah kalau saya kata ada juga ahli parlimen, ada juga YB, ADUN, Wakil Rakyat. Ada ahli parlimen, ada ahli Dewan Undangan Negeri yang sebenarnya tidak fasih berbahasa Inggeris. Ada di antara mereka langsung mungkin sikit saja boleh berbahasa Inggeris. Bagaimana mereka boleh menjelaskan Perlembagaan Persekutuan kalau mereka tidak dapat memahami apa yang mereka bacakan? Jadi kerana itu saya setuju jika Perlembagaan Persekutuan dalam versi BM dijadikan rujukan muktamad seperti yang disarankan oleh Peguam Negara Malaysia, Idrus Harun, yang mana beliau mencadangkan supaya kerajaan ini menjadikan Perlembagaan Persekutuan dalam edisi Bahasa Malaysia, edisi Bahasa BM sebagai versi muktamad atau disebut autoritatif bagi undang-undang tertinggi di Malaysia. Dia berkata demikian ketika beliau berucap pada pembukaan tahun Undang-Undang 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada hari ini. Katanya dalam ucapan itu, Perlembagaan Persekutuan bertindak sebagai asas kita dalam melaksanakan pengasingan kuasa di antara eksekutif, badan perundangan, dan badan kehakiman. Katanya oleh itu bagi tahun 2023, menurut Perkara 160A Perlembagaan Persekutuan, AGC bercadang untuk mencetak semula Perlembagaan Persekutuan bagi memasukkan pindaan perlembagaan bersejarah terkini, katanya. AGC juga bercadang untuk mencadangkan kepada kerajaan supaya preskripsi Perlembagaan Persekutuan di dalam bahasa kebangsaan menjadi teks rasmi atau autoritatif selaras dengan Perkara 160B Perlembagaan Persekutuan. Kedua-dua rancangan ini tertakluk kepada perkenaan yang di-Pertuan Agong, kata Peguam Negara itu. Jadi, oleh kerana ianya terletak kepada keputusan dan perkenaan yang di-Pertuan Agong, saya setuju dengan apa yang disebut oleh Peguam Negara ini. Tetapi saya juga menjunjung kasih, menjunjung titah, dan apapun keputusan daripada Agong, apapun keputusan daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, saya sentiasa menyokong. Kalau Agong kata okey, kita terima. Kalau Agong kata tak okey, mesti ada alasan yang baik daripada Agong. Perkara 160A menyatakan bahawa
pihak berkuasa yang dilantik di bawah Undang-Undang Persekutuan bagi maksud menyemak undang-undang boleh dengan persetujuan yang di-Pertuan Agong untuk membenarkan percetakan salinan perlembagaan ini, termasuk segala pindaan yang berkuat kuasa pada tarikh kebenaran itu. Dan di mana-mana salinan perlembagaan ini yang dicetak sedemikian hendaklah disifatkan bagi segala maksud sebagai salinan yang benar dan betul bagi perlembagaan persekutuan, katanya. Perkara 160B pula menyebut, jika perlembagaan ini telah diterjemah ke dalam bahasa kebangsaan, yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan teks yang sahih. Dan selepas itu, jika ada percanggahan atau perselisihan di antara teks bahasa kebangsaan itu dan teks bahasa Inggeris perlembagaan ini, teks bahasa kebangsaan itu hendaklah mengatasi teks bahasa Inggris itu, katanya dalam kenyataan itu. Melemel pada baru-baru ini telah melaporkan awal tahun lepas semasa perbicaraan Mahkamah Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan 2018 yang terkenal membabitkan kes penukaran agama unilateral antara guru tadika M. Indra Ghani dan bekas suaminya yang memeluk Islam. Mahkamah tertinggi menyebelahinya dengan bersetuju bahawa versi bahasa Inggeris artikel 12(4) Perlembagaan Persekutuan mengatasi edisi bahasa Malaysia sekaligus melarang bekas suaminya untuk mengislamkan 3 anaknya tanpa persetujuannya juga. Versi bahasa Inggeris artikel 12(4) menggunakan istilah ibu bapa atau penjaga, manakala terjemahan bahasa Malaysia pula. Terjemahan bahasa Malaysia peruntukan itu berbunyi ibu atau bapa. Majlis Agama Islam Selangor MAIS dalam rayuan terhadap tindakan undang-undang seorang ibu Hindu untuk membatalkan penukaran agama Islam secara unilateral terhadap 3 anaknya telah membangkitkan kemungkinan perlembagaan persekutuan dalam versi bahasa Melayu adalah yang autoritatif dan membantu dalam rayuannya. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, selepas sahaja beberapa Perdana Menteri diganti, barulah ada Badan Kehakiman, Badan Perundangan saya lihat betul-betul berani dalam menyuarakan apa yang mereka ingin suarakan. Ini adalah perkembangan yang baik dan kita harap supaya Perdana Menteri sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, akan dapat mengekalkan perkara ini, malah dapat memperbaiki lagi kebebasan perundangan kehakiman di Malaysia. Saya percaya dunia sedang melihat dan dunia semakin kagum dan sekali lagi semakin mempercayai, semakin menghormati semula negara Malaysia sebagai negara yang dahulunya negara antara yang terbaik di Asia. Kita percaya dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, negara Malaysia akan come back stronger. Tahniah diucapkan kepada Badan Perundangan Negara Malaysia daripada apapun sudut sisi perundangan negara Malaysia, sama ada di dalam bidang kehakiman, badan perundangan, ataupun di dalam badan kehakiman. Kami rakyat Malaysia terus menyokong, menjunjung keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Kami akan terus menyokong keputusan-keputusan yang betul, keputusan-keputusan yang tidak beras sebelah, dan keputusan-keputusan berani yang bagus daripada semua hakim. Kita berdoa semoga negara Malaysia terus dirahmati. Kita jumpa lagi, selamat tahun baru. Bye-bye.